Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 11 dan ini merupakan pembentangan kami mengenai kajian kes Craven Woods. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Harif Fikri, Muhammad Syazwan, Muhammad Arsyad, Siti Haslinah dan Nur Syafiqah Aziati. Kami memulakan pembentangan dengan latar belakang kajian kes. Kes ini mengisahkan syarikat Craven Book iaitu merupakan syarikat pengeluaran buku dan komik yang ingin menukarkan sistem sedia ada mereka kepada sistem baru. Akan tetapi, penukaran sistem tersebut menyebabkan syarikat mengalami kerugian dan juga kegagalan operasi. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pihak berkepentingan dan juga jangkaan mereka. Secara umumnya, pihak berkepentingan terbahagi kepada dua kategori, iaitu pihak berkepentingan dalaman dan juga pihak berkepentingan luaran. Dalam kes ini, kami akan hanya memfokuskan mengenai pihak berkepentingan dalaman, iaitu yang pertama adalah pengasas ataupun pemilik syarikat yang bernama Peter Craven. Peter Craven mahu mengubah operasi syarikat dengan menggantikan sistem sedia ada kepada sistem baru yang berkomputer. Peter Craven menganggap John akan membantu dalam melaksanakan sistem tersebut. Baiklah, yang seterusnya adalah perunding yang bernama John Mentor. John pula menjangkakan bahawa syarikat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimanakah sistem yang ingin dibangunkan. Baiklah, seterusnya merupakan isu utama yang berlaku dalam kes Craven Books. Craven Books merupakan sebuah syarikat pengeluaran komik, buku-buku dan majalah yang sangat berjaya pada tahun 90-an. Oleh itu, Craven Books telah memutuskan untuk menggunakan sistem berkomputer demi memudahkan segala urusan berkaitan kerja dalam perniagaan Craven Books ini. Sistem ini hanya digunakan di bahagian gudang Craven Books pada awalnya untuk memudahkan pengendalian stok dilakukan. Namun begitu, sistem berkomputer ini telah menguasai dan melibatkan semua operasi yang dijalankan dalam perniagaan Craven Books ini. Oleh yang demikian, perunding daripada luar diperlukan untuk mengendalikan semua sistem ini. Hal ini telah menyebabkan perniagaan mengalami kos yang tinggi apabila melibatkan pihak luar untuk menjalankan projek ini. Kerja sepatutnya perlu diberikan latihan dan kefahaman berkaitan sistem tersebut supaya mereka dapat mengendalikannya dengan baik. Tetapi ini tidak berlaku di Craven Books dan bermulalah masalah apabila pekerja menghadapi masalah dalam menggunakan sistem ini. Berlaku banyak kesilapan dalam penghantaran barang kepada pelanggan dan menyebabkan pelanggan turut menghadapi masalah kerana barang yang dipesan tidak sama dengan barang yang diterima. Kehilangan pelanggan utama mereka juga berlaku disebabkan masalah ini. Dan akhirnya Craven Books telah membuat keputusan untuk tidak menggunakan sistem tersebut dan membatalkan projek tersebut. Kitaran hayat pembangunan sistem SDLC terbahagi kepada 5, iaitu analisis sistem, yang kedua reka bentuk konseptual, yang ketiga reka bentuk fizikal, yang keempat pelaksanaan dan penukaran, yang kelima adalah operasi dan penyelenggaraan. Fasa yang pertama ialah analisis sistem, iaitu melibatkan penyiasatan awal, mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk memahami masalah semasa sistem gudang dan membuat keputusan sama ada membeli atau membangunkan sistem baru. Fasa yang kedua pula ialah reka bentuk konseptual. Satu fasa di mana reka bentuk sistem mencadangkan reka bentuk sistem tanpa mengambil kira sekatan fizikal, pergagasan dan perisian tertentu. John Mentor, perunding yang bertanggungjawab ke atas projek Craven Books, telah membentangkan dua pendekatan asas untuk menyediakan perisian, iaitu Industry Standard Package dan Tailored Solutions. Fasa ketiga ialah reka bentuk fizikal. Ia berkaitan dengan proses input dan output sebenar sistem. Craven tidak melaksanakan fasa ini dan bergantung sepenuhnya kepada John. Tidak begitu jelas bagaimana projek itu distrukturkan dan tiada siapa yang ditugaskan untuk menguruskan projek tersebut. Yang keempat adalah fasa pelaksanaan dan penukaran. Fasa di mana elemen dan aktiviti sistem disatukan. Berdasarkan kes Craven Books, mereka hanya mencipta sistem baru tanpa melihat sistem lama terlebih dahulu.
Oleh itu, berlaku masalah di mana sistem menjadi tidak teratur. Selain itu, pekerja juga tidak diberikan latihan yang secukupnya dalam mengendalikan sistem baru. Yang fasa terakhir ialah fasa operasi dan penyelenggaraan. Ia melibatkan membuat perubahan pada perkakasan, perisian dan dokumentasi untuk menyokong keberkesanan operasinya. Craven Boots telah menggunakan semula sistem perisian komputer lama setelah kehilangan pelanggan utama dan kerugian sebanyak 1 juta pound. Okey, sekarang kita beralih ke pengajaran kes daripada kes Craven Boots. Pengajaran kes yang pertama ialah utamakan perniagaan kita sendiri. Craven sepatutnya mengutamakan objektif perniagaan mereka, bukan sahaja mengutamakan kemajuan di dalam syarikat. Sebelum menukar sistem yang baru, permintaan pesanan sangat banyak. Tetapi kini semuanya tidak terurus kerana di dalam syarikat Craven tiada pengurusan yang strategik. Craven perlu mengamalkan langkah pengurusan strategik yang mengandungi analisis, pembentukan, pelaksanaan dan penilaian sebelum membuat sebarang keputusan agar tidak berlakunya masalah pada masa akan datang. Pengajaran kedua ialah pemudahkan perniagaan sendiri sebelum menggunakan kaedah komputer, yakni computerizing. Pekerja di syarikat Craven sudah terbiasa dengan sistem manual yang lama walaupun melibatkan tenaga kerja dan masa yang panjang. Pekerja dan kaki tangan tidak diberikan pendedahan yang baik berkaitan dengan sistem yang baru menyebabkan mereka gabungkan kedua-dua cara dan akhirnya mendatangkan hasil yang tidak baik. Craven perlu memastikan struktur perniagaan dalam keadaan yang stabil dan mempunyai keupayaan yang cukup sebelum menggunakan sistem yang baru. Pengajaran yang ketiga ialah lakukan satu langkah pada satu masa. Craven Boots menggabungkan dua pilihan pakej standard yang diubah sesuai oleh perunding yang berimpak yang negatif kepada struktur perniagaan. Craven lebih fokus ke arah perkembangan syarikat berbanding mencari sistem yang sesuai dengan struktur perniagaannya. Oleh itu, untuk mengelakkan kerugian, Craven mesti menyelesaikan masalah yang timbul dari peringkat awal lagi, satu demi satu. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pengajaran kes bagi Craven Boots. Jadi, pengajaran seterusnya adalah package standards yang kurang berisiko. Jadi, sistem baru yang mereka bina tidak menjadi seperti apa yang diharapkan. Mereka tergesa-gesa dalam membuat kesemua dalam waktu yang sibuk, seperti menyusun semula buku ke tempat pada waktu sibuk. Masalah ini akan dibetulkan dan akan melalui proses yang lama dan menghabiskan banyak wang untuk memperbetulkan masalah sistem ini. Craven Boots seharusnya menggunakan sistem yang sedia ada dan memperbaikinya kerana ianya lebih mudah diuruskan berbanding sistem yang perlu diprogram dari awal sehingga akhir. Seterusnya, jangan percaya kepada pembekal dan perunding. Jadi, faktor ini menjelaskan betapa mudahnya pembekal menaikkan kos input Craven Boots, di mana ia tidak seharusnya mudah percaya dengan tawaran daripada pembekal konsultan kerana ianya akan menyebabkan Craven Boots terperangkap. Kesalahan Craven ialah telah bergantung kepada pembekal dan tidak meneliti dan menyemak terlebih dahulu untuk membuat keputusan yang lebih baik sebelum sistem dijalankan. Craven Boots seharusnya hendaklah mengenali perniagaan mereka, proses untuk berada di hadapan dan jangan biarkan perisian pembekal menentukan untuk syarikat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.